Assalamualaikum, nama saya ialah Nur Haidar bin Ramli. Nombor pendaftaran ialah 13 DKA 22F1096. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk FFP kepada kami iaitu tempurung kelapa sebagai bahan ganti dalam konkrit untuk menambal jalan berlubang. Nama saya ialah Nur Kasrina binti Abuza. Nombor pendaftaran 13 DKA 22F1144. Nama penyelia kami ialah Puan Wan Sri Hati Azurahayu binti Wan Ahmad Elias Wa Adnan. Untuk pengenalan, tempurung kelapa merupakan salah satu bahan semula jadi yang berpotensi digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan bongkar konkrit untuk menambal jalan berlubang. Tempurung kelapa digunakan sebagai aggregate kasar dalam campuran konkrit bagi menggantikan bahan-bahan konvensional seperti batu baur. Penggunaan tempurung kelapa bukan sahaja membantu mengurangkan kos pengeluaran konkrit, tetapi ia juga mesra alam kerana memanfaatkan sisa pertanian yang sering dibuang. Konkrit yang diperkuat dengan tempurung kelapa bukan sahaja berpotensi lebih ekonomik, tetapi juga mesra alam dan berdaya tahan untuk digunakan dalam aplikasi pembaikan jalan yang memerlukan bahan yang kuat dan tahan lama. Pernyataan masalah bagi tajuk FFP kami adalah yang pertama dari segi faktor cuaca, iaitu cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan suhu tinggi mempercepatkan pembentukan pothole dan menjejaskan kualiti pembaikan yang dilakukan. Yang kedua, kerugian kepada pengguna jalan, iaitu jalan berlubang berpotensi menyebabkan kerosakan serius pada kenderaan termasuk kerosakan tayar, gangguan pada sistem suspensi serta kecacatan pada rim roda. Dan yang terakhir adalah peningkatan risiko kemalangan. Pothole boleh menyebabkan kemalangan, terutamanya kepada penunggang motosikal dan basikal yang lebih terdedah kepada risiko apabila melalui jalan yang rosak. Objektif kumpulan kami ada dua, iaitu menguji kebolehkerjaan cube konkrit yang dicampurkan dengan tempurung kelapa sebagai bahan ganti. Yang kedua ialah menguji kekuatan cube konkrit yang dicampurkan dengan tempurung kelapa sebagai bahan ganti. Metodologi bagi projek kami adalah yang pertama, mengenal pasti masalah. Seterusnya, mencari dan mengumpul maklumat melalui internet. Seterusnya, penyediaan alatan dan bahan. Seterusnya, mengetuk dan menghancurkan tempurung kelapa. Selain itu, penghasilan bancuan konkrit yang dicampurkan tempurung kelapa 5% dan 10% mengikut nisbah 1:2 dan melakukan ujian kebolehkerjaan iaitu SLAM test dan ujian kekuatan iaitu cube test. Dan seterusnya, pengumpulan data dan analisis. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat SLAM test ialah simen, pasir, tempurung kelapa, sudip, batu baur, tulang, keruntuhan dan ruk keluli. Prosedur untuk membuat SLAM test ialah: langkah utama ialah sediakan peralatan untuk membuat ujian keruntuhan. Yang kedua, letakkan kon di atas jalan yang rata. Bancuhan konkrit dimasukkan dengan teliti ke dalam keruntuhan. Setiap lapisan perlu dipadatkan sebanyak 25 kali menggunakan ruk besi. Selepas selesai 3 lapisan, angkat keruntuhan secara perlahan dan tegak untuk membolehkan konkrit runtuh secara semula jadi. Ukur perbezaan ketinggian antara konkrit yang runtuh dan ketinggian asal kon. Akhir sekali, ketinggian runtuhan yang diukur haruslah tidak melebihi 75 mm dan tidak kurang daripada 25 mm. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat cube test, iaitu sediakan semua peralatan yang diperlukan. Seterusnya, sediakan minyak geris dan bancuan konkrit yang dicampur dengan tempurung kelapa atau bancuan konkrit yang telah menjalani ujian penurunan iaitu SLAM test. Seterusnya, bersihkan cube dan sepkan minyak pada permukaan dalamnya untuk mengelakkan konkrit melekat selepas ia kering. Selain itu, masukkan bancuan konkrit tadi ke dalam acuan cube secara peringkat dengan 3 lapisan menggunakan sudip. Seterusnya, padatkan setiap lapisan konkrit dengan acuan dengan 35 hentakan menggunakan rod keluli. Kemudian, ratakan permukaan konkrit dengan sudip sehingga sama aras dengan tepi acuan supaya rata dan kemas. Selain itu, selepas 24 jam, keluarkan cube konkrit dari acuan dengan berhati-hati dan rendamkan dalam air untuk proses pengawetan. Ujian kekuatan cube akan dijalankan dalam 2 fasa, iaitu selepas 7 hari dan juga 28 hari. Selepas 7 hari dan 28 hari, keluarkan cube dari air dan keringkan permukaannya.
Letakkan cube dalam mesin ujian mampatan dengan permukaan rata di bawah. Kemudian jalankan mesin untuk menggunakan tekanan sehingga cube itu pecah. Perangan projek kami ialah tempurung kelapa sebagai bahan ganti dalam konkrit adalah satu inovasi industri pembinaan yang bertujuan mengurangkan penggunaan agregat komersial seperti batu kerikil, pasir serta menyumbang kepada usaha pemeliharaan alam sekitar. Tempurung kelapa yang biasanya dianggap sebagai sisa buangan diubah menjadi bahan berharga melalui proses pengisaran untuk dijadikan agregat dalam konkrit. Contohnya ialah ringan tetapi kuat, sumber lestari, kos efektif dan penambah harga yang baik. Untuk selama test, kumpulan kami membuat 6 sampel dan ini merupakan dapatan data yang kami perolehi. Untuk peratusan tempurung kelapa 5%, dapatan data kami ialah 85 mm, 77 mm, 80 mm. Dan untuk 10%, 75 mm, 71 mm dan 77 mm. Untuk 5%, purata yang kami perolehi ialah 80.67 mm dan untuk 10% pula ialah 74.33 mm. Dan untuk data kawalannya ialah 25 hingga ke 100 mm. Kedua-dua campuran konkrit dengan peratusan tempurung kelapa 5% dan 10% menunjukkan kebolehkerjaan yang baik berdasarkan keputusan SAMTES dan nilai purata yang berada dalam jolak kawalan 25 hingga 100 mm. Namun peratusan tempurung yang lebih tinggi 10% cenderung menghasilkan nilai selam yang lebih rendah berbanding peratusan 5%, menunjukkan kemungkinan penurunan kebolehkerjaan sedikit pada kandungan tempurung yang lebih tinggi. Ini merupakan graf dapatan data SLAMTES kumpulan kami. Ini adalah keputusan untuk data cube test iaitu purata 5% adalah 30.4 dan juga purata 10% 30.8 bagi 7 hari. Manakala bagi 28 untuk purata 5% tempurung kelapa adalah 30.67 Newton mm², purata untuk 10% adalah 30.67 Newton mm². Kesimpulan daripada cube test menunjukkan bahawa penambahan tempurung kelapa sebanyak 5% dan 10% meningkatkan kekuatan mampatan konkrit. Pada hari ke-7, konkrit dengan tempurung kelapa mencapai lebih 30 Newton mm², berbanding 21 Newton mm². Untuk konkrit kawalan, pada hari ke-28 pula, kekuatan konkrit dengan tempurung kelapa kekal sekitar 60.67, menunjukkan bahawa tempurung kelapa dapat memperbaiki prestasi konkrit. Ini adalah graf ujian untuk cube test 5% dan juga graf ujian cube untuk 10%. Penjelasan tambahan bagi ujian SLAMTES ialah untuk memastikan bahawa konkrit dapat dipindahkan dengan mudah dan diletakkan di dalam lubang tanpa kesukaran. Ini mengurangkan risiko pengisian yang tidak sekata yang boleh mengakibatkan kegagalan tampalan. Bagi ujian cube test adalah merupakan kriteria utama dalam menentukan ketahanan konkrit terhadap kerosakan akibat beban berulang. Pothole sering terdedah kepada tekanan berat daripada kenderaan dan jika tampalan tidak cukup kuat, ia boleh cepat rosak. Ringkasan berkaitan dengan pothole iaitu kebolehkerjaan yang baik memastikan konkrit mudah diletakkan, mengelakkan ruang kosong yang boleh menyebabkan kegagalan tampalan. Seterusnya, kekuatan mampatan yang tinggi memastikan tampalan dapat menahan beban lalu yang dapat menahan beban lalu lintas dan kesan cuaca, menjadikannya lebih tahan lama. Yang terakhir, penggunaan tempurung kelapa dalam campuran bukan hanya meningkatkan kebolehkerjaan dan kekuatan, tetapi juga memberikan manfaat dari segi kelestarian alam dan juga pemulihan sumber. Okey, untuk potensi pasaran, yang pertama ialah sumber lestari dan mesra alam. Tempurung kelapa adalah bahan buangan yang banyak terdapat di negara-negara pengeluar seperti Malaysia, Indonesia dan Filipina. Dengan menggunakan tempurung kelapa sebagai bahan alternatif, ia membantu mengurangkan jumlah sisa buangan dan mengurangkan penggunaan bahan binaan tradisional seperti batu-batu agregat. Ini sejajar dengan matlamat global untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan industri pembinaan. Yang kedua ialah kos yang rendah. Tempurung kelapa adalah bahan tempatan yang murah berbanding agregat tradisional seperti
butter. Negara-negara yang menghasilkan kelapa dapat mengurangkan kos import bahan binaan, menjadikan kos penggunaan tempurung kelapa sebagai bahan konkrit lebih rendah. Ini memberi kelebihan dari segi kos, terutamanya untuk projek pembaikan jalan di kawasan luar bandar atau kawasan yang kurang membangun.